Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid Ustazah? Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam bahagian ibadah yang bertajuk Kebersihan Amalanku, iaitu cara-cara beristinja. Murid-murid tahu tak apa itu beristinja? Beri maksud istinja. Istinja ialah menghilangkan najis yang keluar dari kubur dan dubur dengan menggunakan air atau benda kesat atau kedua-duanya sekali. Dia guna air, dia guna tisu. Istinja ni maknanya setelah kita buang air kecil ataupun buang air besar, kita bersihkan kubur atau dubur kita dengan menggunakan air ataupun benda-benda kesat sekiranya tiada air. Lepas tu barulah kita boleh pakai seluar kita. Kalau tidak, najislah. Bau busuk je kita nanti. Nyatakan hukum beristinja. Hukum beristinja adalah wajib. Baik, sebelum kita meneruskan pelajaran, Ustazah nak cerita. Dengar ya, Ustazah cerita. Tidak lama lagi cuti sekolah. Aku cadangkan, mari kita pergi mengembara di dalam hutan. Apabila cuti sekolah bermula, mereka pun mula mengembara ke dalam hutan. Mereka ingin menuju ke sebuah gua yang berhampiran dengan air. Malangnya, mereka tersesat. Gua yang dicari tidak ditemui. Sedang berjalan-jalan di dalam hutan, Amin berkata kepada kawan-kawannya, perut aku sakit ni. Aku rasa nak buang air besar. Bagaimana aku nak buang air besar? Aku tak nampak pun sumber air yang berdekatan dengan kita sekarang ni. Abu menjawab, Amin, takkan kau tak ingat kita kan dah belajar bagaimana beristinja dengan menggunakan alat lain selain daripada air. Ya, Amin, Rizal menyampuk. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara-cara beristinja. Sekiranya kita menggunakan air untuk beristinja, cara-cara ialah gunakan tangan kiri ketika beristinja. Iaitu masa kita nak bersihkan kubur atau dubur kita, guna tangan kiri. Gosok dengan tangan kiri. Bukan dengan tangan kanan. Yang kedua, bersihkan kubur atau dubur dengan air mutlak. Iaitu air yang suci lagi boleh menyucikan. Murid-murid ingatkan 7 jenis air mutlak. Tidak boleh dengan air kopi, tidak boleh dengan air kelapa, tidak boleh dengan air susu. Okey? Kita boleh juga menggunakan benda-benda kesat untuk beristinja selain air. Murid-murid tahu tak apa ia? Benda-benda seperti batu, daun-daun kering atau tisu boleh digunakan untuk beristinja. Caranya ialah dengan menyapu kubur dan dubur dengan 3 kali sapuan dengan menggunakan benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap kali sapuan. Jika menggunakan benda-benda kesat dan air,
Cara ialah gunakan benda-benda kesat terlebih dahulu, diikuti dengan air. Maksudnya, tak tahulah dia buang air besar macam mana, buang air kecil macam mana. Dia lap dengan tisu dahulu. Kemudian baru guna air. Bukan air dulu baru tisu. Tisu dulu baru air. Sekarang mari kita lihat apakah kelebihan beristinja. Yang pertama, ibadat solat diterima. Ingat ya murid-murid, kalau kita nak solat, kita hendaklah suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat solat kita. Yang kedua, kesihatan terpelihara. Ketiga, terhindar daripada penyakit. Yang keempat, dikasihi Allah. Ingat ya murid-murid, kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Okey, sekarang ni cuba kita lihat adab qada hajat. Iaitu adab sebelum qada hajat. Kedua, adab semasa qada hajat. Dan ketiga, adab selepas qada hajat. Murid-murid tahu tak apa itu adab qada hajat? Adab qada hajat ini maksudnya kita nak pergi masuk tandas. Nak buang air kecil, nak buang air besar. Cara-caranya pun ada adabnya. Adab sebelum qada hajat. Tidak membawa nama Allah, iaitu tak bawa apa-apa pun, kertas ke apa ke yang ada tulis perkataan Allah, apatah lagi Al-Quran. Memakai alas kaki. Murid-murid tahu tak mengapa kita disarankan menggunakan alas kaki atau selipar ketika masuk tandas? Sebab dikuatiri ada najis atas lantai tu. Kalau kita tak guna selipar, tak guna alas kaki, kita keluar tandas, kita bawalah najis tu merata-rata ke tempat lain. Jadi sebab itulah perlu menggunakan alas kaki ataupun selipar agar najis yang dalam tandas tu kita tak bawa ke luar. Menutup kepala. Murid-murid tahu kenapa kita perlu tutup kepala? Sebab mengikut ajaran Islam, tandas itu adalah istana syaitan. Syaitan ni kita tak nampak. Dia banyak dalam tandas tu. Ya. Sebab tu kalau waktu azan, masing-masing syaitan-syaitan tu berlari masuk dalam tandas. Jadi kena pakai penutup kepala agar dia tidak meludah di atas kepala kita. Tapi kalau nampak syaitan tu takut nak masuk tandas kan? Sebab itulah kita tak nampak dia. Ingat ya, syaitan ni berada di mana-mana. Sebab itulah kita digalakkan membaca doa ketika nak masuk tandas dan ketika keluar tandas. Membaca doa masuk tandas. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang bermaksud, dengan namamu ya Allah, aku memohon perlindunganmu daripada keburukan dan kekotoran. Melangkah masuk dengan kaki kiri. Maksudnya, kita nak masuk tandas, kita guna kaki kiri dahulu. Masa nak masuk tandas.
bukan kaki kanan. Sekarang mari kita lihat adab semasa qada hajat, iaitu adab ketika kita membuang air kecil ataupun air besar. Pertama, tidak bercakap, makan atau minum. Contoh, masa buang air besar, lama sikit agaknya. Lepas tu bercakap dengan orang sebelah ataupun makan kacang. Tak boleh. Tidak beradab. Kedua, tidak membuang air merata-rata. Maksudnya buang air kecil, buang air besar di merata-rata tempat. Tak boleh. Tempat yang paling sesuai sekali adalah tandas. Bukan di bawah pokok, kencing kat bawah pokok. Ataupun pergi semak-semak mana yang tinggi sikit, kat situ pula buang air besar. Tak boleh. Tidak beradab namanya. Tapi kalau dah tak ada tandas, macam cerita ustazah yang awal-awal tadi, terpaksalah kita buang air besar di mana sahaja kita berada. Kita kena korek tanah dulu macam kucing tu. Kemudian kita timbul semula najis kita. Jangan biarkan macam tu saja. Adab selepas qada hajat, iaitu setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Apakah adab-adabnya? Pertama, melangkah keluar dengan kaki kanan. Kedua, membaca doa keluar tandas. Alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa'afani. Yang bermaksud, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit daripada aku dan menyihatkan aku. Rumusan dari pelajaran hari ini, kebersihan amalanku. Pertama, Islam sangat meningkatkan kebersihan. Kedua, kita hendaklah beristinja dengan sempurna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.